Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Tuan Pengerusi Majlis dan kepada Tuan Gereja Nara Brand dan juga kepada tetamu-tetamu daripada pelajar-pelajar, adik-adik anak yatim dan ibu-ibu bapa-bapa yang hadirin pada majlis kita pada hari ini. Alhamdulillah, puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada petang yang mulia ni, hari yang begitu barakat. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadi perhimpunan kita pada hari ini keberkatan bagi Tuan Kedah dan orang yang cat rekan pada hari ini. Dan untuk majlis berbuka puasa yang begitu indahnya, dipenuhi dengan anak-anak yatim dan dipenuhi dengan kaum muslimin yang berpuasa. Sedang muslimin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita dah masuk pertengahan daripada bulan Ramadan, yang mana beberapa hari yang lepas kita perlu kita tanya diri kita bahawasanya dalam bulan yang telah lepas ataupun dalam hari yang telah lepas, 15 hari yang telah lepas ni, gapo kita buat kebajikan yang kita kata nak tunjuk pada Tuhan apabila kita mati satu hari nanti. Adakah kita berasa puas hati dengan ibadat yang kita isi dalam hari yang telah lepas ataupun tidak? Jadi kalau rasa kurang lagi, maka peluang ada lagi untuk kita nak isi kebajikan dan kebaikan. Pelajar dan dihormati, bulan puasa adalah bulan keampunan bagi kita. Bulan yang Allah Ta'ala banyak perkara untuk Allah Ta'ala nak ampun dosa kita. Salah satu kita puasa. Dan puasa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni adalah untuk nak hancurkan kesalahan-kesalahan kita. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita sentiasa dengan hadis ni. Siapa puasa dengan beriman pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan ampun dosa dia. Satu. Dan juga man qama Ramadan, siapa sembahyang pada waktu malam dia dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala ampun dosa dia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, cuba kita tanya, banyak manakah yang kita berasa sedih dengan kelakuan kita yang telah lepas daripada kesalahan-kesalahan kita? Adakah pada waktu malam pernah kita bangun munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk tunjuk kata kita ni orang bersalah kepada Allah ataupun belum lagi? Itu soalan yang perlu kita tanya kepada diri kita. Jikalau bulan Ramadan ini adalah bulan orang salafus salih dulu, dia cita-cita setahun nak jadi bulan Ramadan, adakah kita rasa sedih 15 hari yang telah lepas tadi kita tidak isi apa-apa ataupun kita isi dengan begitu kurangnya? Pelajar yang dihormati, Ramadan adalah untuk kita mendamping diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pintu syurga setiap pintu tadi terbuka. Pintu syurga yang Allah Ta'ala nak buka untuk orang yang berpuasa, dan pintu neraka telah ditutup. Syaitan-syaitan untuk nak tipu kita dah habis. Tinggal kita lah. Dan kita, adakah kita boleh isi kebajikan dan kebaikan dalam bulan puasa dengan sepenuh-penuh ataupun tidak? Pelajar yang dihormati, amalan yang kita kerja di dalam bulan puasa ini diganda oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala 70 kali. Amalan yang begitu besarnya. Hak tu, hak fardu. Kalau sunat, boleh follow fardu yang tidak ada dalam bulan lain. Bulan lain tidak ada kelebihan ni. Jadi bulan puasa yang Allah Ta'ala fardu kepada kita sebenarnya bukan sekadar untuk kita berlapar saja, bukan. Takut kita ingat kata bulan puasa ni untuk nak lapar, bukan. Bulan puasa yang Allah Ta'ala fardu kepada kita ni untuk kita jadi lelaki, untuk kita jadi seorang-orang yang berani untuk nak tinggal makanan yang duduk depan kita.
makanan yang ada depan kita, yang minumnya ada depan kita ni, kita sanggup tinggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal itulah Tuhan kata fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa ni Allah Taala kira sendiri. Kerana gapo? Tak ada dah puasa amalan yang paling mulia, yang paling ikhlas hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semayang kemungkinan kita tunjuk kat orang. Kita zakat kemungkinan nak orang kata kita ni harta banyak. Tapi kita puasa ni nak orang kata gapo kita? Kita puasa dalam bulan Ramadan 30 hari ni, orang nak kata gapo kita? Orang tak tahu. Yang ada dalam kalangan mana kau manusia puasa, yang manusia tak puasa, tak ada siapa tahu. Yang tahunya Tuhan dia sendiri. Yang tahu Tuhan dia sendiri. Pelajar yang dihormati, puasa ni untuk kita jadi seorang-orang yang gagah, yang berani nak tinggal benda yang ada di atas muka dunia ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita nak berdamping diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, betul kita lapar, betul kita tinggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita kena ingat bahawasanya puasa yang kita puasa ni begitu banyaknya ganda yang Allah Taala beri kepada kita. Khususnya bagi orang yang ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala, bulan puasa ni Allah Taala menjauhi daripada api neraka dia. Allah Taala jauh kita daripada api neraka dengan sebab kita puasa satu hari 70 tahun. Nah, apatah lagi kalau kita puasa 30 hari. Nah, kalau kita puasa 30 harinya, rasanya lebih lagi lah. Pelajar yang dihormati, satu perkara yang saya nak tekan ataupun nak sebut di sini ialah masalah taubat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita di dalam masa 11 tahun yang telah lepas, semua perkara kita deraka pada Allah Taala. Kita berjalan, kita deraka, mata kita deraka, telinga kita deraka pada Allah. Maka tidak ada musim dah kita nak basuh dosa kita ni, melainkan boleh puasa saja. Salah satu daripada cara untuk nak basuh dosa kita ialah kita berada dalam bulan puasa. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan puasa ni. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Allah Ta'ala kata, wahai orang beriman, hendaklah kamu taubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Kita wajib kita kena taubat. Nabi kita SAW 70 kali dia taubat, sedangkan dia tidak ada dosa. Kita yang penuh dengan dosa ni, wajib kita kena taubat kepada Allah, menyesal. Nah, wajib kita kena taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan taubat itulah dijadi bulan puasa ni. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita jumpa malam Lailatul Qadar ni nak baca gapo? Kalulah malam Lailatul Qadar ni berlaku malam 27, 25 dan sebagainya, gapo kita nak baca? Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada Sayyidah Aisyah, dia katakanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wahai Tuhanku, kamu maha pengasih, kamu maha pengampun, ampunkanlah dosa kita. Itu nomor satu sekali. Nak Allah Ta'ala ampun dosa. Khususnya orang-orang muda yang perlu kita kena tajdid, perlu kita kena baru semua taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana tak pandai kita semayang saja, kita puasa saja tanpa kita taubat kepada Allah Ta'ala. Pelajar yang dihormati, bulan puasa ini adalah bulan untuk nak binakan ummah, bulan nak binakan masyarakat, bulan nak binakan negara, bulan nak bina peribadi kita. Masyarakat dulu, peperangan Nabi SAW pada masa dulu, kemenangan mereka itu dengan sebab mereka bangun pada waktu malam dan mereka puasa pada waktu siang. Seorang tentera musuh Islam pada masa dulu, dia tanya sebab apakah orang Islam dapat kemenangan di dalam peperangan. Dia kata oleh kerana orang Islam dia puasa tengah hari, dia qiyam pada waktu malam. Ini rahsia juga kekuatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masyarakat kita perlu kena ada orang puasa. Kalau tak ada orang puasa masyarakat kita ni, ramai orang yang susah, kita tak ada cara kepada dia.
Orang susah dalam masyarakat kita ni begitu ramai. Tapi orang nak berasa kata susah supaya orang susah tu tak ada. Maka mari puasa ni nawi umat Islam semua tempat yang ada di atas muka dunia ni dalam masa yang sama juga kena berhenti makan ni. Ya Allah. Agama mana supaya agama Islam yang boleh bangkap orang berhenti dalam week nanti tulah tak di tak sewi makan. Tak ada nak lebih daripada agama Islam. Tanda kata umat Islam ni umat yang satu. Umat satu tangan. Dan sampai masa waktu azan pada waktu petang orang bang Allahu Akbar pakat buka puasa belaka. Siapa boleh bangkap orang tadi seluruh dunia umat Islam berjuta orang tadi dalam masa yang tulah pakat makan. Tidak lain tidak bukan kerana bulan puasa inilah. Bulan yang mulia inilah. Pelajar yang dihormati, dengan sebab bulan puasa ni kita berasa kata orang Islam ni hak susah bukan duk sorang dak. Khususnya anak-anak yatim yang kita mulia pada hari ni, masya-Allah, jangok comel-comel lah yang demo pada hari ni berwarna-warni dah. Anak yatim perlu kita bui sokongan kepada anak yatim sebagaimana yang dibaca oleh wityakon kita tadi ataupun pengurusi kita tadi. Nabi SAW kata, saya dan orang penolong anak yatim serupa dengan jari telunjuk dengan jari tengah di dalam syurga Allah Ta'ala. Siapa tak kita tanya dalam kalangan kita tak saya duduk sekali dengan Nabi. Orang dulu dia kasih kepada Nabi, kasih sungguh. Orang dulu dia kasih kepada Nabi, kasih tak ada dah. Jadi kita ni tak ada dengan Nabi, Nabi dah mati. Tapi Nabi beri peluang untuk kita kalau nak duduk dengan Nabi dalam syurga Allah Ta'ala. Ialah kita kasih kepada Nabi. Kita kasih kepada orang fakir miskin. Kita kasih kepada anak-anak yatim. Siapa yang kasih kepada anak yatim, tolong anak yatim tadi, boleh duduk sekali dengan Nabi dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi benda penting sekali. Maka dengan sebab kita puasa ni, pelajar yang dihormati, dia boleh menimbul perasaan kesian belah pada orang. Orang kaya sebenarnya, yang ada duit, dia tak ada pernah rasa lapar. Tapi kita kena ingat, ada yang saudara dengan kita di atas dunia ni yang kata la ilaha illallah, tak ada makan ni nak makan. Tak ada makan ni, kita pernah lihat dalam berita kepala besar, tubuh halus. Jadi kita ni yang dalam beti rumah kita ada belaka, masya-Allah. Makan ni rumah kita di dapur penuh dengan makan ni buah kayu. Tapi ada satu golongan lagi daripada manusia yang beragama dengan kita, tak ada makan ni. Jadi Allah Ta'ala nak bagi kita rasa tak? Pakat-pakat rasa kesusahan ni. Kerana orang yang kasih kepada orang susah, orang yang kasih belah kepada orang susah, Nabi kata ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang kasih kepada orang, kasih belah kepada orang, Allah Ta'ala akan kasih belah kepada dia. Kita kasih belah, orang yang kasih belah kepada kita ni bukan benda pelik sekali. Tapi kita nak kasih belah kepada kita, kasih belah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Dia ada hubungan rapat. Jangan kita kata kita siang kepada orang fakir miskin ni tak ada apa-apa faedah, bukan. Bahkan kita kasih belah kepada fakir miskin ni menyebabkan Allah Ta'ala kasih kepada kita. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'. Kita kasih belah kepada orang duduk atas muka bumi ni. Orang susah duduk atas muka bumi ni, Allah Ta'ala akan kasih belah kepada kita. Pelajar yang dihormati, ibu-ibu, bapa-bapa yang disayangi semua, maka detik-detik bulan puasa yang kita duduk ni, kita rasa lapar, kita rasa susah. Tapi susah itu tadi Allah Ta'ala beri ganjaran yang banyak. Ganjaran yang banyak sungguh. Sehingga kalau kita tak sampai bulan puasa ni, kalau kita tidak dapat keampunan bulan puasa, Nabi kata kita orang rugi. Raghima anfuh man adraka Ramadan, man adrakahu Ramadan walam yughfar lah.
celakanya seorang, ruginya seorang, dia dah boleh puasa. Boleh puasa tahun ni, dah puasa, dah makan, dah gapo, tapi Allah Ta'ala tak apa dosa dia. Orang ni orang rugi. Orang ni orang rugi. Pelajar yang dihormati, cuba kita tanya dalam 15 hari yang lagi akan datang ni, gapo kita nak buat kebajikan? Kebaikan untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Amalan yang kita nak buat untuk diri kita dalam 15 hari yang lagi akan datang ni, gapo nama? Jadi kalau kita kata semaya terawih kita ni, cuba kita bilang tangan cukup dok 15 malam. Kalau tak cukup, harap cukup derah-derah malam-malam hak lagi akan datang. Dan kalau bagi orang hak tak puasa, hari 15 hari lagi ni harus dia kena rebut masa peluang untuk puasa. Kerana kita tinggal puasa sehari ni nak ganti sehari yang kita tinggal, walaupun seumur hidup kita ada di atas dunia yang tak padan lagi. Kemudian boleh puasa ni tak padan nak pergi ganti dengan hari lain. Kalulah kita buka puasa dengan tidak ada uzur. Pelajar yang dihormati, puasa yang kita puasa ni adalah syariat Nabi dulu pun puasa dah. Nabi-nabi dulu, umat-umat Nabi dulu belum pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ada puasa dah. Nabi Yunus ada puasa, Nabi Lut ada puasa. Yang ni kita tak usah sedih lah. Buat apa tu yang paksa puasa pada kita? Sebenarnya faedah dia banyak. Salah satu daripada faedah puasanya ialah Allah Ta'ala, Nabi kata, syahrun yuzadu rizqu mu'min. Bulan yang Allah Ta'ala tambah rezeki orang mukmin. Cuba kita pergi ke dalam kedai. Gapo tak ada daripada manis tepung, makan ni, ada semua. Cuba kita tanya, hak lain daripada bulan Ramadan ni ada ke tak? Makan ni supaya makan ni dalam bulan puasa. Saya rasa kita tak jumpa kan? Tak jumpa, payah cari bulan lain tu nak supaya dengan bulan puasa. Kita makan ni tengah hari, tapi Allah Ta'ala mudah rezeki kita pada waktu malam. Kita makan pada waktu malam. Ibu-ibu apa-apa yang dihormati, amalan-amalan kita perlu kita isi yang lagi akan datang. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata, hasibu anfusakum. Kita cek diri kita, kita turut sab diri kita sebelum daripada Allah Ta'ala nak periksa kita di hari akhirat nanti. Setiap orang ni kita akan Allah Ta'ala cek amalan kita sorang-sorang. Sorang-sorang jumpa dengan Allah Ta'ala. Dan sorang-sorang ni tak kira dengan ayah dia. Mak dia tak kira. Walaupun mak dia juru, walaupun ayah dia juru, kalau dia tak juru, tak kira. Kira kata Allah Ta'ala cek juga amalan dia tadi. Kerana masalah akhirat ni, tanggungjawab sorang-sorang. Bukan tanggungjawab keluarga tak. Pasal itulah kita rebutlah bulan puasa yang lagi beberapa hari yang kita duduk lalu ni, kita berebut kebajikan. Dan satu juga saya nak pesan kepada orang muda, jangan gaduh main bedil pada waktu malam orang nak semayang. Nabi tak ada ajar kali, bukan ada dalam sunnah kita bedil orang duduk semayang. Orang tak kat takbir Allahu Akbar, kita duk main bedil hak Cina tadi. Bedil bunga api etek. Bedil bunyi suara etek. Hak ni bukan ibadat takut kita tukar. Kita tukar. Hak ibadat sebenarnya semaya terawih, tapi kita teh bedil. Bukan hak sunnah kita buat jadi sunnah, hak sunnah kita tinggal. Satu perkara. So lagi orang-orang wairun, orang-orang hak muda ni, lepas semaya terawih dia mau klip gaduh dengan motor, kita akak raya depan. Akak raya depan mulai pada jam siapa di Ibnu Affan yang akak raya. Allah. Hak tu semua tu bukan ibadat Kita takut tukar ibadat. Akak depan motor, tayar motor ni ibadat bukan. Kadang-kadang tepuh orang semayang, tepuh orang nak pergi di masjid dan sebagainya, wal iyazbillah. Pasal itulah puasa sebenarnya Allah Ta'ala nak baiki akhlak kita. Akhlak kita ni
Penting kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah an yada' ta'amahu wa syarabah." Siapa tak tinggal perangai dia hak jahat daripada kecek buah, kecek pelawak, mengupak kat orang, buat jahat. Nabi kata tak perlu dia tinggal makan ni, tak perlu dia tinggal minum ni. Tak ada makna tinggal makan ni. Puasa kita tidak ada makna kalau kita tak tinggal benda-benda jahat tadi. Jadi ini untuk nak baiki akhlak kita. Nah, pelajar yang dihormati, akhlak kita ni adalah benda yang paling berat di hari kiamat nanti. Ukuran timbangnya di dalam akhirat nanti ialah akhlak kita. Bukan semayang. Nabi kata seberat-berat amalan di hari akhirat ialah perangai kita. Husnul khuluq. Nah, dan Nabi kata juga, orang yang boleh duduk sekali dengan Nabi dalam syurga nanti, nah, orang yang boleh duduk sekali dalam syurga dengan Nabi. Siapa yang tak rasa duduk dengan Nabi, kaum muslimin yang dirahmati Allah? Nak duduk dengan Nabi belakang. Orang yang nak duduk dengan Nabi dalam syurga, ahsanukum khuluqa, orang perangai comel. Apakah makna kalau kita puasa tengah hari kita maki kat orang, ngupak kat orang, kata huduh kat orang? Tak ada makna. Tak ada arti kita puasa kalaulah kita tak jaga akhlak kita. Setiap ibadat dalam Islam untuk nak baiki akhlak kita. Kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni kita puasa untuk kita sapa martabat takwa kepada Allah. Nak kita takut kepada Allah. Hak tu kita dengan Tuhan. Kita dengan manusia untuk nak jadi perangai yang comel, akhlak yang baik. Itu tujuan besar untuk kita berpuasa. Pelajar yang dihormati, dalam masa-masa yang kita duk tunggu makan ni, duk tunggu masa saat-saat nak buka puasa ni, nah, kelih makan ni duk depan kita, nah, kelih buah kayu duk depan kita. Kalulah satu hari nanti Allah Ta'ala tak sewi kita tu makan nasi, lagu mana berasa? Buah kayu ada depan tapi tak lalu, jadi pahit mulut. Nah, siapa yang tak biasa demam? Orang demam ni nak makan benda manis pun pahit, benda masak pun pahit, nasi pun pahit belakang. Apakah kata kita satu hari nanti Tuhan tak sewi kita makan nasi? Dengan sebab tipu penyakit ke, dengan sebab apa pahit mulut ke, dengan sebab sakit gigi ke. Allah, makna besarnya nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita. Kita boleh makan ni nikmat besar. Saya pun nak sebut sama Raja Harun al-Rashid, ketika dia pergi buru, dia pergi panah binatang. Maka saat-saat tengah hari pandai pasir dia panah lapar air, dia pergi minta air nak minum segelas. Tuan rumah tanya dia 1/5. Dia kata, kalulah mu lapar air, lepas tu aku tak wih air kepadamu, mu nak bayar gapo dengan segelas air ni? Dia kata dia nak whiskerat harta untuk nak bayar air seteguk. Air yang kita nak minum ni, kalau kita dagang dak kita jom bayar harta kita setengah. Kalau ada 5 rai tanah, 2 rai setengah untuk nak bayar air segelas. Nah, lepas tu kalau kita minum pula, air yang kita minum tak tubik, nak kecing tak boleh misal. Orang yang nyakit karang, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, hak nyakit karang nak kecing tak boleh tak, dia berasa lagu mana? Kata Harun al-Rashid, kalau dia minum air segelas tadi, tiba-tiba air yang dia minum tu nak tubik tak boleh kecing. Dia kata dia jom bayar setengah harta dia pula untuk nak pubat boleh kecing. Maknanya semua harta yang kita ada ni untuk seteguk air. Allahu Akbar. Air harta kita ada usaha ni seteguk air. Kalau kita tak boleh minum pun nak bayar separuh harta kita. Kalau kita minum dah tak boleh tubik, nak bayar separuh harta kita untuk nak pubat diri kita. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah Allah Ta'ala beri kita ni boleh makan lagi, boleh sedap-sedap lagi, boleh minum lagi. Paumai daripada kita puasa ialah kita nak syukur nikmat Allah.
Kita kadang-kadang kita tak ingat nikmat Tuhan. Nikmat Tuhan yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni kita terlupa. Ingat bila? Ingat apabila kita sakit. Allah besarnya segar. Allah besarnya sehat tangan. Tangan kita tak boleh ambil setiap perkara. Kita tak sehat, tak ada jadi amapak dan sebagainya. Allah nikmat Tuhan besarnya. Kita baru khabar situ. Jadi puasa ni Allah Ta'ala nak beri kita khabar, kata nikmat yang Tuhan beri kita makan ni besar. Takut kita terlupa. Takut kita terlupa nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan nak beri kita syukur kepada Dia. Jadi kita syukur nikmat Allah Ta'ala, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Bukan sekadar kita kata alhamdulillah saja dak. Takut kita kata syukur nikmat Tuhan ni dengan kita kata alhamdulillah padai dah, bukan. Syukur nikmat Tuhan ni hak tamadah hak kita kata alhamdulillah. Hak syukur hak lebih comel ialah kita patibat gapo hak Tuhan suruh. Itu kita syukur nikmat Tuhan. Pasal tu Nabi kita pernah dengar dak. Ketika dia bangun sembahyang, tapak kaki dia bekak. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni kita siapa atak sembahyang tepat sejuzuk. Ataupun tak usah tanya sejuzuk ah. Siapa atak sembahyang cukup 8 rakaat kalau tu imam sembahyang 8 rakaat. Kalau kita sembahyang sekadar 4 rakaat, lepas tu imam takbir tu tadi, kita duduk tepat selipar dah belah-belah nak lari tubik dah. Tok imam tu ada salam kali yang kedua, kita duduk atas motor start dah belah-belah. Kita gerunya malam yang pertama, malam yang kedua bulan puasa ni masjid jadi halus. Tak padan dengan orang. Tapi bos sampai 10 akhir ni masjid keluar. Tak ada bina gapo tapi keluar masjid. Kenapa tak ada orang sembahyang? Pasal itulah. Kita teruskanlah ibadat kita dalam bulan puasa. Semoga-moga Allah Ta'ala terima dan amalan kita puasa. Dan Allah Ta'ala beri ganjaran kita boleh duduk sekali dengan Nabi kita di hari akhirat nanti. Saya ni pun kelih masa yang dia memberi kepada saya sekadar ni dulu. Kerana ulama kata likulli maqamin maqal. Setiap tempat ni ada bentuk kecek dia. Tempat ceramah masa dia dah habis. Dan sekarang ni untuk makan pula. Jadi saya pun tak lewat. Kita teruskan bernamik kita hak lain lagi kalau pihak majlis ada gapo lagi lepas pada ni. Maka saya diakhiri pada syarahan saya pada petang yang mulia ini, dan kita berdoa kepada tuan kedai yang buat makanan buka puasa pada hari ini, Nara Brand. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, moga-moga Allah Ta'ala beri keberkatan cerak. Ni janji yang Nabi janji. Malaikat dia doa setiap pagi, Allahumma ati munfiqan khalafa. Wahai Tuhanku, berikanlah kepada orang, beri nafkah, beri makanan kepada orang, beri kebajikan kepada orang ni, tambah dan ganti dan berkat. Malaikat doa. Kita beri kebajikan kepada orang, buat kebajikan kepada orang ni, Allah Ta'ala doa, malaikat doa suruh tambah. Tapi sebaliknya, Allahumma ati mumsikan talafa. Tapi kalau orang kupi, malaikat doa kan, wi punah harta dia, wi tidak ada berkat harta dia. Maka hari ini saya rasa insya-Allah dan majlis yang dibuat oleh tuan kedai kita ataupun beberapa orang daripada ahli jawatan kuasa dia untuk jamu anak yatim dan kaum muslimin yang ada pada hari ini adalah majlis yang berkat, yang Allah Ta'ala akan buat ganjaran dia di hari akhirat nanti. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi